Memang kita lihat masalah yang ditimbulkan selalu dan kita cuba cari penyelesaian terbaik ialah masalah telur. Kita akui 2 tahun yang lalu, terutama sekali bermulanya soal pandemik ini, COVID-19 yang menyebabkan berlaku kekurangan pekerja dan sebagainya, menyebabkan kerajaan terpaksa memberi subsidi yang begitu tinggi untuk menstabilkan harga. Kita faham kenapa kerajaan sebelum ini memberi subsidi itu, karena kalau tak diberi, harga ayam dan telur akan naik melambung. Sebab itu subsidi diberi untuk ayam 1 kilo 80 sen dan untuk telur lebih kurang 10 sen. Kalau tanpa subsidi itu, maka kita akan lihat keadaan akan berlaku lebih dahsyat, terutama sekali hal pengurangan telur di negara ini. Dan kita lihat misalnya, bulan 10 tahun 22, kekurangan telur sebanyak 118 juta. Bulan 11 tahun 22, kekurangan telur 180 juta. Bulan Disember yang lalu, 1.2 juta. Bulan 1 tahun 23, sudah lebih 160 juta. Kalau ada kekurangan di mana tempat, itu soal distribution yang perlu dititik beratkan. Sebab itu kita harap keadaan telur dan ayam ini akan beransur stabil dari masa ke semasa. Soal kenaikan harga makanan dan termasuklah ayam, telur, daging dan sebagainya, di antaranya masalah kita mengimport bahan makanan itu begitu tinggi yang tidak boleh disediakan di Malaysia. Misalnya grain corn dan juga jagung dan grain corn dan juga soya. Grain corn sedang diusahakan daripada kerajaan dahulu telah membuat percubaan di negeri Perlis dan ianya sekarang ini kita lihat boleh dikembangkan di mana-mana negeri, dan kerjasama semua termasuk Kementerian Ekonomi, Kementerian Luar Bandar, kementerian yang lain akan berusaha supaya kita dapat menanam jagung secara besar-besaran, kerana ia boleh menyelamatkan bilion import jagung grain corn ini yang kita import daripada Brazil dan juga Argentina. Tetapi soya masih lagi perlu kita import. Belum ada teknologi yang baik untuk menanam soya di Malaysia Barat ataupun Malaysia Timur. Sebab itulah di Negeri Sembilan. Sebab itulah kita lihat bahawa dari segi itu pemulihan sedikit demi sedikit ini akan memberi kestabilan pada masa yang akan datang. Mengikut kebergantungan kepada sumber jagung import sebanyak 30% melalui inisiatif penanaman jagung bijian dan negara yang berkeluasan sehingga 80,000 hektar dengan sasaran pengeluaran jagung bijian tempatan sebanyak 1.44 juta menjelang 2032. Artinya bukanlah kita tanam pada hari ini, masalah jagung akan selesai pada tahun depan. Tapi percubaan dibuat di negeri Perlis dan ianya memberi hasil yang baik dan akan diusahakan secara besar-besaran tahun ini dan tahun depan. Menawarkan pinjaman mudah melalui Agro Bank sebanyak 300 juta kepada penternak ayam melalui dana pembiayaan agro makanan untuk membantu penternak yang kecil-kecil ini untuk membanyakkan ayam di Malaysia ini. Minta penjelasan. Ya, Muhammad. Sama sendiri pun nak tanya. Ya, Muhammad, saya mengikuti jawapan yang telah disampaikan. Ya, memang benar. Kerajaan terdahulu kita bagi subsidi daripada 5 sen untuk telur, 3 sen kemudian 10 sen. Dan harga ayam kita beri 80 sen. Sebab tu kita lihat harga ayam tu dapat kita turunkan. Kalau tidak, dia akan float dengan harga tinggi. Betul. Satu tindakan yang kita rasa terpaksa dibuat. Tapi saya pernah bangkit dalam perbahasan saya. Telur
Yang Muhammad sebut 120 juta tak cukup, 180 juta tak cukup telur. Jadi dalam keadaan ini, apakah formula? Sebab yang Muhammad semalam umumkan, iaitu selepas 30 Jun, masalah ini akan selesai kerana kita akan floatkan. Soalan saya secara spesifik dalam perbahasan saya sebutkan, bagaimana dengan kedudukan Januari? Apabila Januari mereka tak tahu sama ada bagi atau tidak 10 sen, sebab tu orang tak bela ayam. Kemudian bulan Februari dah 22 hari bulan, tak ada satu jawapan. Jadi bila sampai 30 Jun nanti, maka masalah dia akan berlarutan. Jadi dalam beberapa bulan ni kita akan akan berdepan dengan Ramadan dan Hari Raya. Itu kekhawatiran kita. Kita tak nak kerajaan disembuh bila tak cukup telur. Dalam konteks ni yang bermakna, saya bawa telur ni daripada India. Ya, saya beli 50 sen. Ini adalah telur Malaysia. Yang nak cari 45 sen, 43 sen ni harga dikawal. Tengok saiz dia. Kita dapat lihat harga India, telur India ni 50 sen lebih kecil. Ini lebih besar. Ini yang kekurangan. Kalau kata telur yang omega ni, telur kampung 76 sen, orang nak beli, orang kaya, berada dia boleh beli. Tetapi inilah puncanya untuk membantu SME, khususnya orang Melayu nak buat kuih. Jadi saya nak bertanya Yang Berhormat, dalam tempoh 6 bulan ini, adakah kita masih lagi bagi 10 sen subsidi? Ataupun dengan cara apa membantu keluarga yang tidak kurang berada? Ataupun terus float saja akan ditanggung oleh pengguna? Itu pertama. Kedua, kita telah membayar 1.7 bilion untuk penternak ayam dan telur selama ini. Jadi adakah wang tu telah diperuntukkan kepada peternak yang mana kesinambungan penternakan tu boleh dijalankan sehingga untuk 6 bulan ini kritikal untuk kerajaan. Kerana kita nak menyampaikan mesej kerajaan mampu menguruskan krisis telur. Jadi dua perkara ini kalau kita dapat urus dengan baik, saya rasa rakyat akan rasa tahu dia ada pilihan. Kita mengampungkan harga, tapi tak ada komponen untuk kita nak menampung kenaikan itu akan datangkan kesan kepada mereka yang kurang berada. Okey. Ya, minta penjelasan. Terima kasih. Datuk Speaker, minta penjelasan juga. Menteri nak jawab dulu kan nak satu ucapan baru jawab berkaitan, dulu. Boleh berkaitan. Saya cuma nak dapat penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri bercakap tentang telur tadi, telur import daripada India. Kalau boleh diberikan berapakah syarikat yang dibenarkan untuk membawa masuk telur dari India ini dan apakah syarikat-syarikat tersebut ya untuk kita mendapatkan gambaran berapakah sebenarnya yang bawa masuk telur-telur dari India ini. Terima kasih. Dua-duanya kita akan jawab sekali ya. Memang sekarang ini kita meneruskan terutama dialog dengan mereka penternak ayam dan pengelola telur di peringkat sekarang ini negeri Selangor. Saya juga akan ke negeri-negeri yang lain dan mereka memberi jaminan bahawa dengan perubahan yang berlaku suasana sekarang, mereka boleh berusaha mencukupkan keadaan itu. Dan pengelola-pengelola telur yang besar, peternak ayam yang besar, kita telah temui. Misalnya hari itu Rantau Panjang mencelah dalam ucapan, saya tak ingat siapa. Ada orang mengatakan bahawa tak ada pekerja ini ayam tak telur. Itu dia kurang faham sikit lah. Sebab kita pergi jumpa dengan satu penternak telur iaitu Selasih Sendian Berhad. Ini Bumi Putra. Dia mampu mengeluarkan 500,000 telur satu hari. Tetapi kerana kekurangan pekerja, dia terpaksa tutup satu loji. Menyebabkan dia keluar hanya 300,000 sahaja. Dengan apa yang diambil langkah oleh kerajaan mulai bulan 1 hingga bulan 3, dipermudahkan untuk memasukkan pekerja. Maka dia daripada situ kita lihat bahawa dengan pertambahan pekerja di sektor-sektor ini, termasuklah peladang ayam tadi, maka kita lihat bahawa perkara ini akan pulih bulan ke bulan, hari ke hari, sampailah kepada bulan Jun yang akan datang, dianggarkan kita berada di keadaan yang baik suasana pada waktu itu. Sri, Dosa mengeluarkan data, mengatakan kos keluarkan telur itu 45 sen. Tapi harga kawalan sekarang kurang daripada itu. Bermaksud rugi. 6 bulan ni siapa akan tanggung? Sama ada pengguna ataupun masih ada elemen subsidi. Mesti ada ketetapan. Kalau tidak, masih menunggu akhirnya tak ada telur
bekalan telur tu jadi satu isu. Terima kasih. Subsidi ini akan berlangsung sampai bulan Jun yang akan datang. Ya, Muhammad. Dan masa itulah baru dibuat kajian seterusnya. Ini bekas menteri nak tanya ni, bukan dia, bukan menteri tak tahu. Ni macam nak bagi beluran. Sekarang ni belah sana menteri dah, Perdana Menteri dah, semua ada. Yang sokong, bertanya ni lebih tahu daripada yang nak jawab ni. Ya, Muhammad. Jadi tadi jawab ni sekat ni. Telur ini diimport hanya sementara. Syarikat itu hanya sementara. Lepas kontrak ini habis, habislah. Iaitu kita nak mencukupkan telur tempatan. Jadi itu hanyalah sementara ketika runcing pada waktu itu. Dia tidak akan berterusan selama-lamanya.